Okay, so for today's session, storytelling collaboration using Google Slide. So macam mana kita nak gunakan Google Slide ni sebagai kita jadikan dia sebagai salah satu platform yang menarik dan untuk kita cipta storytelling. Okay, so hari ni just simple saja kita akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu semua macam mana kita boleh buat animation yang simple menggunakan Google Slide dan juga kita collaborate dengan orang lain di mana orang lain pun boleh edit kita punya dokumen juga. Produk-produk Google lebih kepada kita mempromosikan collaboration di mana sebab ianya digunakan secara online, jadi kita juga so orang-orang lain pun boleh bekerjasama bekerjasama dan juga edit kita punya file dalam masa yang sama. So contoh dalam ni, so yang warna biru ni mewakili seorang. So yang warna merah tu orang yang lain, yang warna kuning orang yang lain. So walaupun dia satu slide tapi lebih daripada satu orang boleh edit slide tersebut dan menjadikan dia lebih menarik. So step pertama kita akan create kita punya Google Slide. So again, sila pastikan yang cikgu-cikgu dah masuk ke dalam cikgu punya Google account, Gmail cikgu. Dan bila cikgu pergi dekat Drive, cikgu pergi atas sebelah kiri, cikgu akan nampak button New. So ni daripada Drive ya. So cikgu pastikan yang cikgu dah masuk cikgu punya account Gmail. And then dekat dalam Drive ataupun nanti cikgu pun boleh pergi dekat Google Apps yang tengah-tengah ni. And then ataupun kita sekarang try dekat Drive. So cikgu tekan dekat New and then cari Google Slide. So cikgu tekankan Google Slide tersebut dan dia akan ciptakan new tab di mana cikgu akan buka Google Slide yang kosong. So theme ni untuk session hari ni kita tak payah guna, so kita just guna theme by default yang kosong saja. So kita close dia punya theme, tutup je. And then saya selalu nasihatkan cikgu-cikgu kalau kita buat apa-apa file baru pun tak kisahlah Google Slide ke, Google Doc ke, Google Form ke, selalu jadikan habit perkara pertama yang kita kena buat ialah untuk rename kita punya dokumen. So rename dokumen tu senang je, yang dekat untitled presentation tu cikgu just klik saja and then cikgu boleh terus key in nama untuk file tersebut, cikgu boleh rename. Antara satu sebab lain kenapa kita kena sentiasa rename setiap kali kita cipta kita punya dokumen yang baru, sebab nanti in the future senang untuk memudahkan cikgu untuk cari dokumen tersebut. Kalau ada 10 cikgu punya dokumen yang nama untitled presentation, nanti cikgu nak kena buka satu-satu, susah pula. Sebab tu saya sentiasa nasihatkan cikgu untuk sentiasa perkara pertama yang cikgu buat bila create dokumen baru ialah memberikan nama kepada dokumen tersebut supaya senang untuk dicari di masa hadapan. Okay, now kita nak start collaborating with others. So kita nak start sharekan kita punya dokumen dengan orang lain. So benda button ni dia mungkin berwarna lain untuk lain-lain dokumen. Google Doc dia warna biru, Google Sheets dia warna hijau. Tapi kedudukan dia akan sentiasa sama, which is dekat atas kanan. So sekarang untuk slide, cikgu cari kat button share. Dia ada dekat atas belah kanan, button share. So sebelum cikgu tekan share, sekarang ni dokumen ni hanya untuk cikgu saja. So orang lain tak boleh tengok, orang lain tak boleh edit. So kita kena kongsikan kita punya dokumen ni. So macam mana nak buat? Tekan saja button share dekat atas. So sentiasa button share ni sentiasa akan ada dekat belah atas kanan. So tekan button share. Jadi kita ada 3 option. So bila cikgu tekan button share, by default dia akan jadi edit. So edit tu dia gambar pensel.
So by default dia akan sentiasa jadi edit. So kalau cikgu nak ubah, cikgu tekan yang drop down dekat sebelah pensel tu, tekan, nanti dia akan keluar 3 option. Can edit, can comment, can view. So tiga-tiga ni adalah berbeza. So bila cikgu bagi akses can edit, maka orang tersebut boleh edit dokumen cikgu. Kalau cikgu buat can comment, orang tersebut tak boleh edit tapi dia boleh komen sahaja. Dia tak boleh sentuh cikgu punya dokumen tu, dia tak boleh nak tukar apa-apa tapi dia boleh komen. Kalau cikgu bagi dia access can view, jadi orang lain yang cikgu kongsikan tu dia hanya boleh lihat sahaja. So dia boleh view sahaja dokumen tersebut, dia tak boleh nak komen, dia tak boleh nak edit. So dia ikut hierarki lah. So can edit tu kira paling tinggi kuasa yang cikgu berikan. So can view tu dia tak boleh nak komen, dia tak boleh nak buat apa. So dekat bahagian sini, enter names or email address. So cikgu key in sahaja email address untuk cikgu nak kongsikan, ataupun kalau orang tu memang cikgu dah selalu contact, selalu communicate, so dia akan automatically save orang tu punya email. So apa yang cikgu boleh buat kalau orang tu memang dah ada dalam cikgu punya contact, yang cikgu sentiasa contact, cikgu key in je email dia, nanti akan keluar dia punya email address. So cikgu boleh enter email ataupun enter nama dia. So cikgu tulis dekat situ, cikgu tukar dia punya access kalau perlu, and then just tekan done. Okay, so sekarang kita akan pergi dekat bahagian storytelling. So macam mana kita nak buat storytelling? So perkara pertama, kita kena identify the concept supaya nanti storytelling tu dia tak lari. So contoh, seorang nak cakap pasal ikan, seorang nak cakap pasal ayam. So it's better untuk agree on the concept. So kita nak cerita pasal apa sekarang ni. So kalau semua orang dah agree, contoh nak cerita pasal ayam, okay, then semua akan cerita pasal ayam sahaja. So selalu before kita nak start collaboration ni, kita kena ada macam satu fine line yang di mana semua kena ikut supaya nanti dia menjadi satu. Sebab contoh juga kalau kita dah cakap okay semua guna warna merah, so dalam orang yang collaborate tu pun nanti akan menggunakan warna merah. Sebab kalau kita tak set benda ni awal-awal, nanti ada tiba-tiba dia jadi warna biru, tiba-tiba dia jadi warna kuning. So sebab tu mula-mula sekali sebelum kita nak start, kita kena identify the concept untuk kita punya presentation. So contoh yang saya berikan untuk hari ni, okay, so evolution of storytelling. So dulu orang just suka print, word of mouth. So sekarang ni dah kita dah berubah. So sekarang kita more like digitalize. So kita pun dekat mobile pun boleh juga kita buat semua benda storytelling ni. Okay, so idea ini adalah contoh saja untuk hari ni punya animation. So saya punya animation berdasarkan Pac-Man. Okay, so idea, konsep So identify your concept. So contoh sekarang saya identify konsep dia is a Pac-Man. Okay, background. Background ni up to you. You can tak ada background pun boleh, ada background pun boleh. So sprite. Sprite ni more like a character yang you nak pakai dalam you punya storytelling. So macam contoh saya, sprite saya, karakter yang saya nak gunakan ialah Pac-Man lah. So okay, kat sini saya nak terangkan kalau cikgu nak buat a proper animation, cikgu perlukan beberapa sprite yang sama tapi dia macam bergerak. Contoh kat sini, sprite saya dia daripada buka mulut sampai dia tutup mulut. So dia macam bergerak because dia kena animate So that's why saya letak buka mulut, tutup mulut, semua bergerak. Kalau cikgu ada nak buat pergerakan, so maybe pergerakan angkat kaki dan satu tapak turun and then jejak tanah. So dia macam akan nampak dia bergerak. So itu adalah
kita gunakan sprite dia. Okay. So second sprite, so saya nak gunakan dua karakter. Second sprite saya lah Blinky. So again, dia ikut pergerakan. So kat sini dia mesti ada karakter tu mesti ada beberapa sprite. Kalau satu pun boleh tapi dia nanti macam tak nampak dia bergerak sangat lah. Nanti dia tak nampak sangat animation tu. So kalau kat sini karakter kedua saya Blinky. So dia ada pandang kiri, dia ada pandang kanan, dia ada mata tengah-tengah. So, contoh saja. And then dialogue. Sebab ini again this is storytelling. So come out with the dialogue. Kita still dalam identify the concept. So come out with the dialogue. So dialogue saya hari ni simple saja. Blinky, who are you? Pac-Man, my name is Pac-Man. I'm Blinky, how are you? I'm fine, thank you. So dialog saya ini simple saja, tapi kalau kita storytelling, kita boleh juga tarik minat pelajar-pelajar. So macam mana, apa yang dia cerita pasal dia punya cuti sekolah ke, apa yang dia buat masa PKP semua. So dialog ni just daripada teks biasa. So yang ni macam tak menarik, so I can tunjukkan macam mana kita nak buat dia more like animation and script. So dia nampak lagi menarik. So yang ni pun cikgu-cikgu boleh juga berikan kepada anak-anak murid supaya salah satu aktiviti dia, supaya dia boleh collaborate dengan kawan-kawan dia buat sama-sama. So dah come up with the dialogue. So now it's time untuk kita buat slide transition dan juga animation. So ada dua type of movement yang kita boleh buat dalam slide. Slide transition tu sendiri dan juga animation objek yang diguna pakai. Okay, untuk slide transition, so slide transition ni macam mana pergerakan satu slide kepada slide yang seterusnya. So contoh daripada slide ni pergi slide selepas tu. Tu slide transition, movement yang digunakan pakai untuk slide tu bergerak daripada slide nombor 1, page 1 hingga ke slide page 2. That's a slide transition. So cikgu tekan dekat bahagian atas menu, cikgu cari slide. Cikgu tekan dekat slide. And then nanti ada pop-up, so cikgu pergi dekat transition. So cikgu pergi dekat slide and then pilih transition. Okay, bila cikgu dah pilih slide, transition, nanti akan belah kanan akan keluar motion, pergerakan. So dekat atas tu slide transition tu by default dia none lah. Okay, sekarang ni dia tak ada apa-apa transition. So cikgu nak bagi dia transition punya, dan cikgu tekan dekat drop down dekat none tu. Sini none kan, sini ada drop down. Cikgu tekan and then cikgu boleh pilih. So kita ada none, dissolve, fade, and then slide from right, slide from left, flip, cube, gallery. So ini merupakan pilihan yang ada buat masa sekarang. So pergerakan slide transition antara satu slide ke slide yang seterusnya. Buat masa ni, ini saja yang ada. Untuk slide transition tu juga, cikgu boleh pilih satu dan cikgu apply dekat semua. Semua menggunakan transition yang sama. So cikgu pilih tu tadi, bila cikgu dah pilih, cikgu tekan apply to all slide. Bila cikgu tekan apply to all slide, so semua slide-slide cikgu yang cikgu dah buat dalam file ni, dia akan ada transition yang cikgu dah set tadilah, satu transition yang sama. Okay, cikgu pilih transition dia and then apply to all dan semua pun akan follow. Okay, ini adalah dissolve. So dissolve tu dia akan macam menghilang and then dia terus move dekat slide yang seterusnya. So ini adalah dissolve. So macam yang cikgu nampak, bila pergerakan dia daripada slide sebelum and then seterusnya, dia macam pudar and then dia muncul slide nombor 2. Dia pudar and then dia muncul slide nombor 2. Kalau fade tu dia lebih kurang sama tapi dia dia bergelap. Cikgu akan nampak for a moment yang slide cikgu tu akan gelap sebelum dia keluar slide yang seterusnya. Fade. Ni fade dia punya effect.
So dia sebelum dia bergerak ke slide seterusnya, dia akan menjadi gelap, lepas tu dia akan keluar slide seterusnya. So yang ni slide from right. So nanti slide yang second tu dia akan masuk macam tolak daripada kanan. So yang ni slide from right. Dia akan tolak masuk daripada kanan. So kiri pun dia akan tolak masuk daripada kiri, slide from left. So right dia tolak masuk daripada kanan, left dia tolak masuk daripada kiri. Flip. So untuk flip nanti cikgu akan nampak efek dia macam kertas A4 dan cikgu terbalikkan. So itu adalah flip punya efek. Okay, flip punya efek. So dia macam satu paper, lepas tu dia pusingkan sebelah. So ini transition daripada slide 1 kepada slide 2. Kalau cube pula, cikgu akan nampak dia macam ada lebih kurang macam tadi flip, tapi cube dia akan, cikgu akan nampak dia macam satu box yang berpusing. Kalau flip tadi macam cikgu dia pusing sebelah saja, cube macam dia merupakan satu kotak yang mana kita pusing dia untuk slide seterusnya. So itu adalah efek untuk cube. Untuk gallery pula punya efek transition, cikgu akan nampak dia bergerak satu-satu. So ini macam ni, so dia efek gallery. So macam cikgu tengok gambar banyak-banyak yang cikgu swipe, dia lebih kurang macam tu lah. So dia akan nampak lebih kepada gambaran slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. So gallery dia akan bergerak macam tu Okay, so itu adalah efek untuk transition daripada slide ke slide yang lain. Sekarang animation. Apa beza animation dengan transition? So again, transition tu hanya untuk pergerakan slide ke slide yang seterusnya. Untuk animation, dia lebih kepada objek yang kita nak animate, yang kita nak bagi dia pergerakan. So for today class, the animation kat sini yang mana saya akan tunjukkan yang kita nak buat dia bergerak is animate. So I nak tunjukkan kita punya script yang kita dah, dialog yang konsep yang kita dah develop tadi. So daripada situ. So sekarang first thing you kena cari apa benda yang you nak buat dia animate. So for my case kat sini, I nak animate dia punya script. So apa yang buat, I tekan dekat bubble script tu. And then tadi you pergi dekat slide untuk transition. Sekarang untuk animate, you kena pergi dekat insert. And then cari animation. So untuk slide transition dekat bahagian slide dekat sini. Tapi untuk animation object, you pergi dekat insert and choose animation. So insert, animation. Lepas tu dia pun akan buka juga motion dekat belah kanan. So tadi slide transition dia akan pergi dekat bahagian atas So bila you buat sekarang ni dia akan pergi dekat bahagian bawah, object animation. So by default dia akan automatic jadi fade in By default dia akan automatic jadi fade in. So cikgu kena ubahlah kalau sampai berkenan dekat hati. So nanti saya akan terangkan lebih mendalam apa benda semua dalam ni. Okay, so kalau kita nak tukar dia, I tak nak dia fade in, tekan dekat drop down. So dia ada pelbagai pilihan. Appear, disappear, fade in out, fly in daripada left, right, bottom, top, fly out, left, right, bottom, top, zoom in, zoom out, and then spin. So dia again, so ini saja pilihan yang ada buat masa ni untuk animation. Yang dekat bawah ni, yang ni kita pilih animation. Yang ni kita pilih bila masa animation tu ambil alih. So bila kita by default dia akan jadi on click. Apa makna on click? Setiap kali kita klik dia akan pergi dekat next animation, next animation, next animation. Kalau cikgu pilih after previous, so dia akan automatic jadi kalau cikgu ada macam contoh pergerakan orang tu So after previous, so bila dia muncul yang ni,
Lepas tu seterusnya dia akan automatic bergerak. Nanti kita akan demo yang ni. So yang ni kita pilih bila animation tu ambil alih, bila dia berlaku. So yang atas tu effect, yang ni bila dia berlaku, yang dekat bawah tu. So appear, disappear, so dia muncul, hilang. Muncul, hilang. So yang ni cikgu terpulang kepada cikgu ni animation dia. Appear, disappear, cikgu tengok dekat dialog tu. Appear dia muncul, disappear, bila you pilih disappear punya dan maknanya nanti dia menghilang. Untuk fade in, fade out, dia lebih kurang appear, disappear, tapi yang ni dia macam halus-halus, dia muncul and then dia slow-slow dia keluar. Fade in dengan fade out. Okay, kalau fly from the left, fly in from left, so dia akan terbang masuk daripada kiri. Dia dialog tu akan terbang masuk, dia terbang masuk daripada kiri. And then dia akan fly in from right, dia akan bergerak daripada kanan masuk dekat kedudukan yang kita dah set tu. Okay, fly in from right, dia akan masuk daripada kanan ke kedudukan yang kita dah set. Fly in from bottom, so dia akan terbang masuk daripada bawah. Fly in from top, dia akan datang daripada atas. So fly out, dia akan bergerak keluar lah. Fly out, dia akan bergerak keluar to the left, fly out to the right. So dia muncul, dia bergerak ke sana sendiri. And then fly out to bottom, dia turun bawah sendiri. And then fly out to top, so script tu akan bergerak keluar ke atas. Okay, zoom in. Zoom in tu dia macam daripada halus, lepas tu dia jadi besar-besar sampai ke dudukan yang memang kita dah set. Tu zoom in. Kalau zoom out, dia daripada yang memang kita dah nampak tu dia makin mengecil and dia disappear, hilang lah. Dia mengecil macam tu dan dia disappear, hilang, zoom out. Kalau spin, nanti kita punya script tu dia pusing. Okay, so ini adalah contoh animation yang saya dah buat. So tengok dia bergerak sendiri dan dia fly in. So yang ni animation yang demo ni hanya untuk dialog saja. So itu adalah contoh animation di mana yang pergerakannya dilakukan sendiri apabila saya pilih untuk pergi ke slide yang seterusnya with animation. Okay. Okay, untuk jadikan kita punya storytelling tu lebih menarik, so sekarang Google Slide telah bagi kita masukkan audio file. Audio file kita boleh daripada MP3 dan juga WAV punya file format. So dua ni saja yang boleh buat masa sekarang ni, MP3 dengan WAV. So macam mana kita nak insert audio? So pergi dekat insert, dia pergi dekat atas, pilih insert and then go to audio. Choose audio. Okay, buat masa ni for now you tak boleh upload. So it must be in your drive ataupun share with you. Tapi it must be in drive, Google Drive. For now you tak ada option untuk upload. You hanya boleh ambil file yang memang ada dalam you punya Google Drive saja. So make sure you upload MP3 atau WAV punya file dalam you punya drive dan baru you boleh insert import the audio. So sekarang I dah ada audio tu, you just click and then pilih select. And then dia akan masuk dalam you punya slide tadi. Okay, untuk audio, so sama dekat sini, start playing dia. Dia akan tanya you bila dia should start the audio. Either on click, bila you tekan click and bila you tekan your mouse and then dia main audio ataupun automatic. So automatic tu bila you contoh slide 2 yang ada audio So you sekarang ada kat slide 1, bila you pergi next dekat next slide dia akan automatically play the audio. Kalau you pilih on click,
you pergi slide 1, you masuk slide 2, selagi you tak tekan mouse you untuk klik, the audio tak akan main. So itu berbeza on click dengan automatic. So option, dekat option tu you boleh pilih volume dia, nak kuat ke, nak tinggi. So untuk ni, you boleh sorokkan ikon dia when presenting. So ikon yang ni, yang button audio tu, you boleh sorokkan. So dia macam main dekat background. Ataupun ni loop audio. Loop audio tu means sepanjang you jalankan you punya presentation, so audio you akan sentiasa bermain. So sepanjang tu dia akan sentiasa bermain di belakang. So and then yang ni selalunya kita biar je lah sebab yang ni position ni je. So dia normally tak mengganggu cikgu-cikgu sangat. So cikgu pun boleh main juga dekat sini, cikgu boleh besarkan kecilkan ke simbol ni, tapi itu sajalah limit yang boleh dilakukan buat masa ni. Okay, saya akan demo. So ini adalah kita punya sama tadi skrip, tapi yang ni kita dah masukkan dia audio. So ini kita dah masukkan dia audio, so dia ada audio bermain di belakang. Okay, kejap. Okay, oops, sorry. Kejap ya. See. Okay. Now saya akan tunjukkan juga bagaimana kita buat semua tu. Okay, macam cikgu tengok animation untuk okay, so cikgu nampak sini dia ada beberapa skrip. So skrip tu dia mesti daripada yang berbeza-beza punya dialog. So macam mana kita nak buat dialog? So dialog tu ada dekat objek, dekat sini shape sini shape. So cikgu ada macam-macam lah, cikgu boleh pilih ni. So just cikgu buat je besar mana cikgu nak. Okay, lepas tu yang ni cikgu boleh tarik. So kalau orang tu dekat kiri, cikgu buatlah macam tu. Kalau orang tu dekat kanan, cikgu tariklah dia ke kanan. And then cikgu just double click. And then cikgu dah boleh start typing cikgu punya script. Okay, so again, cikgu boleh pilih dekat shape. Sini, cikgu ada pelbagai pilihan yang cikgu nak gunakan. Contoh kalau dia nak menjerit ke apa ke, kita ekspresikan. So kita boleh guna ni, explosion. And then cikgu just draw berapa besar cikgu nak. Okay, and then double click and then cikgu boleh start typing. So itu adalah untuk script. So sekarang kita nak buat dia animate. Okay, again untuk animate cikgu kena klik dekat objek tu. So which is sekarang kita klik dekat dialog dia. Saya pergi kat insert, animation. Okay, saya akan pergi satu-satu So selalunya fade in tu dia akan muncul macam tu and then dia hilang. Kita pun ada fade out. So sekarang normally untuk yang skrip pertama tu yang mana-mana pun boleh juga. Untuk skrip pertama yang mana-mana pun sesuai juga. Tapi janganlah terus fade out ke apa ke. So make sure cadangan saya untuk nampakkan dia cantik, kita buat dia appear lah, muncul. Okay, and then option ni on click. Cikgu boleh pilih on click ataupun okay, kita akan bezakan. Sekarang yang ni on click So yang hello ni kita akan pilih dia add animation. So yang ni after previous. So lepas yang ni muncul, yang ni akan fly out lah. Untuk saya bagi tunjuk dekat cikgu, fly out. So nanti lepas ni muncul, so dia akan automatically yang ni akan fly out sebab saya cakap after previous. Okay, tekan play untuk demo. So cikgu nampak yang tu dia akan biar kat situ sebabnya I tak buat animation dia untuk muncul. Animation dia terus keluar je.
So sebab kat sini saya cakap on click, so macam cikgu perasan sekarang tak ada apa-apa jadi. Sebab yang ni tunggu arahan saya which is on click. So bila saya klik sahaja barulah dia muncul. And then yang tu keluar. Sebab itu adalah susun atur yang saya dah berikan. So bila ni muncul, bila ni muncul dengan syarat saya klik dekat situ, and then yang ni akan fly out automatically. So kejap kita bagi banyak lagi supaya cikgu boleh nampak. Okay, kita ambil shape lain. Okay, double klik, tulis. Okay, so sekarang saya ada 3. So yang ni pun saya bagi dia automatic juga. Saya bagi dia after previous. So ini step 1, 2, 3. Dia akan baca, animation pun ada juga. Dia akan tengok yang mula-mula apa, second apa, third apa. Dia ikut satu-satu. Dia takkan jump terus Dia takkan jump terus. Dia akan buat animation one by one by one. Okay. So yang ni pun saya akan buat dia fly out juga. Fly out ke bawah lah. And then after previous. Saya nak buat dia step, click and then ni keluar right, ni keluar bottom. So we play. Okay. Again, 2 ni akan stay kat sini sebab saya tak set apa-apa animation untuk dia muncul. Animation yang saya set untuk Hello dengan DN ni hanya untuk dia fly out saja. Saya tak ada buat animation untuk dia muncul sebab tu dia kekal di dalam kita punya presentation. Okay, appear ni tunggu saya punya arahan which is on click. So saya klik saja, so dia akan satu-satu. Okay, kita boleh set dia punya masa, berapa banyak masa yang dia ambil untuk ke step seterusnya, berapa masa yang dia ambil untuk satu animation tu berlaku. So kat sini cikgu boleh set duration dia. So fast maknanya dia sekejap je. Kalau cikgu nak lama, cikgu ambil lah slow. Slow dalam 5 second yang paling slow. 5 saat adalah paling slow yang dia bagi. Okay. So medium, cikgu boleh pergi kepada 2.5 second, 2.5 second. Selalunya dia akan pergi dekat by default sini by default duration dia 1 second untuk setiap pergerakan tu ambil alih. So sekarang saya tunjukkan. So sekarang kita bagi dia, let's say kita bagi dia slow Kita bagi dia slow. Ini berapa lama yang diambil untuk satu animation tu berubah kepada animation yang seterusnya. So I modify kat sini. Now I play. Okay, remember appear takkan ambil alih selagi I tak klik. So I must click. So dia sekarang tengah bergerak tapi sebab I cakap tadi 5 second, so sebab tu dia lambat. 2, 3, 4, 5 and then baru dia 1, 2, 3, 4, 5 slow. So itu adalah untuk object animation. So kalau untuk skrip bertindih ni, okay, skrip bertindih sebab tadi dia bergerak. Untuk skrip bertindih, sini saya tunjukkan. Untuk yang pertama, dia akan bergerak fly in. Lepas tu, untuk saya kena bagi dia hilang supaya nanti orang lain tak nampak dah skrip yang lepas tu. So untuk tips untuk kita buat dialog yang menggunakan karakter yang sama, hanya skrip bergerak, sila pastikan yang skrip cikgu-cikgu tu ada cukup syarat which is dia ada appear dan dia akan disappear. Dia muncul dan hilang sebab kalau cikgu tak buat dia hilang nanti dia akan bertindih dan berdouble, so susah. So I akan demo kat you. Okay, duplicate. Oh, ya. I akan tunjukkan. Hello. I just buat middle.
And then yang ni I buat N. So, sorry. So I ada 3 script sekarang ni. Okay, 3 script. So yang ni I akan edit dia punya animation dulu, baru I akan tindihkan dia supaya nanti susah pula nak nampak. So apa cikgu buat? Okay, sekarang saya tunjukkan kalau kita tak buat disappear untuk dia. So yang ni dia just fly in je. So apa jadi kalau kita fly in? Fly in from left, fly in from right. Oops, sorry cikgu. Fly in from left and then kita add animation. So yang kedua tu dia fly in from right. Yang ketiga add animation. Yang ni dia akan fly in from top. So I nak dia automatic je, so I tak payah nak klik untuk dia next, so I akan pilih dia after previous. Semua pun after previous, so dia automatic, tak perlu I nak klik baru dia ambil alih. So play. So dia fly in. Yang ni tadi I ambil stop, fly in. So bila cikgu tak buat dia disappear, so nampak tak dia skrip yang lama tu tak hilang, so dia akan bertindih. Sebab tu kita nak dia disappear. So untuk cantikkan dia, so make sure kita buat dia disappear. So bila cikgu letak yang kat sini tadi, so skrip ni add animation. So kita hilangkan dia. So kita just cakap disappear lah. Disappear after previous. So dia automatically disappear. Lepas dia dah muncul, kita bagi dia disappear. Okay. Yang ni cikgu boleh susunkan dia secara manual. So cikgu bawa cikgu punya cursor dekat sini kanan, kan ada macam ada 6 dot tu. Bila cikgu bawa cursor cikgu pergi situ, cikgu punya mouse akan berubah jadi macam ni. And then cikgu tarik sahaja dia mana cikgu nak letak step tu. Remember, nanti animation kita dia akan baca daripada atas turun. So sebab tu kita diberi pilihan untuk susun atur kita punya animation. So sekarang ada demo 1 ni. So dia hello ni dia akan fly in daripada left. Lepas tu dia akan hilang. Lepas tu barulah muncul middle. Demo. Okay. So dia akan datang hello, fly in from the left. And then dia akan disappear, then only masuk middle tu and also keluar yang end. So sebab tu untuk script, kalau kita nak tunjukkan dia movement, make sure kita ada instruction untuk dia disappear. Supaya nanti dia senang bergerak. Okay, now I tunjukkan macam mana I nak animate I punya, I just akan guna Blinky. Okay, cikgu. So, I ada satu. I akan demo dia punya pergerakan mata Okay, this one. Okay, so kita add animation. So yang ni I bagi dia daripada kiri, daripada left. Okay, dia muncul daripada kiri, on click. Lepas tu yang ni add animation, so yang ni akan ambil alih, so I'll say dia fade in. So yang ni I akan disappearkan dia supaya yang second one tu boleh ambil alih, disappear. Dia akan automatic, so yang ni on click dia fly in, lepas tu dia hilang, lepas tu muncul mata yang ni. So I akan buat dia after previous juga. Okay. After previous, and then I also buat dia disappear jugalah supaya nanti dia akan berubah mata, kedudukan mata dia disappear.
after previous. So make sure you ada cara dia masuk, cara dia keluar. Next masuk, lepas tu dia keluar. And then you ulang juga yang sama, yang ni masuk, fade in. After previous, I nak automatic so I tak nak klik. So after previous and then you add animation. I akan hilangkan dia after previous. Okay. Okay. So you check. So yang ni fly in, lepas tu dia hilang. So yang ni, okay. So yang ni after previous dia muncul pula, lepas tu dia hilang. Yang ni muncul, hilang. Okay, kalau cikgu sekarang cikgu takkan nampak sebab saya tak tindih dia. So I just demo yang ni tanpa tindih dia jadi satu-satu. So on click. So dia muncul, dia hilang. Dia muncul, dia hilang. Dia muncul, dia hilang. Okay, so ini adalah untuk animation. So agak panjang juga kalau untuk karakter tu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. So you boleh buat macam ni. So bila cikgu tindih karakter tu. So yang ni cikgu kena main dengan dia punya timing untuk bagi sampai dia nampak yang mana yang cikgu inginkan. Cikgu kena main dengan remember dia ada time dia. Nak kena slow ke, fast ke, yang ni cikgu duration dia. Cikgu kena main dengan the duration supaya dia akan nampak smooth yang seperti cikgu inginkan. So kat sekarang saya tak kacau apa-apa. So saya just play. Okay. Saya punya script ni kosong. Dan kita klik. Dia muncul. Dan dia hilang. Dia tukar lain and then dia bergerak mata. Okay, so itu adalah cara kita buat lah. So saya cadangkan jangan dulu tindih. Bila cikgu dah puas hati baru cikgu tindih sebab bila cikgu dah tindih macam ni, nanti susahlah cikgu nak edit dia satu-satu. So cikgu kena gerakkan dia keluar sikit, gerakkan dia keluar sikit. Baru cikgu boleh main dengan satu-satu sprite tu. Kalau cikgu dah tindih dia mula-mula, nanti cikgu susah. Yang ni untuk apa? Yang ni bila patut keluar, yang ni bila patut keluar. So saya cadangkan cikgu tindih dia. Lepas cikgu dah pastikan yang animation dia tu dah okay. Alright, ada apa-apa soalan? Saya akan pergi dekat komen dan tengok ya. Okay. Kalau tak ada audio file, boleh tak record voice terus? Tak, cikgu kena record guna cikgu punya komputer lah. Ataupun apa-apa sahaja produk yang boleh. Tapi record file tu mesti kena upload dan letak di dalam Google Drive cikgu. Dia mesti ada dalam Google Drive. Cikgu boleh cari apa-apa software lain yang mana boleh buat untuk cikgu record MP3 ataupun WAV punya file sebab buat masa ni hanya 2 file tu saja yang boleh kita insert audio. So cikgu mesti record suara cikgu dekat mana-mana dulu and then lepas tu baru cikgu upload dalam cikgu punya Google Drive. Itu sahaja cara yang ada buat masa ni. Dia takkan boleh ambil direct suara kita daripada masuk ke Google Slide. Buat masa ni tak dapat cikgu. Ada lagi. Rekod suara okay, macam saya cakap terangkan dia cikgu kena cari software. Kalau saya rasa kalau cikgu menggunakan audio tu tak boleh guna phone saya tahu sekarang memang kita boleh pakai Google Slide dalam phone tetapi untuk insert audio dia tak ada option dalam phone buat masa ni. Hanya boleh untuk web browser sahaja untuk insert audio tu. So maybe salah satu lagi kalau cikgu boleh cari pergi dekat cikgu punya WhatsApp kan ada banyak MP3 kan. Cikgu punya WhatsApp audio tu kalau ada, so cikgu upload lah yang tu pergi masuk cikgu punya Google Drive. Itu pun salah satu cara dia juga. Tapi untuk dalam ni buat masa ni untuk Google Slide tak ada option masukkan suara kita. Dia memang audio dia memang ambil direct daripada kita punya drive sahaja. So cikgu just masukkan dalam drive, cikgu cari MP3 tu, cikgu just drag drop. Cikgu just masukkan file tu daripada cikgu upload saja masuk and then
And then dia akan ada lah